Alhamdulillah, menjengah usia hampir setahun, pimpinan Kerajaan Perpaduan sedaya upaya menjelmakan semula kekuatan watan. Ekonomi domestik Malaysia terus kukuh. Kadar pengangguran berjaya turun kepada kadar 3.4% setakat Ogos 2023. Iaitu terendah hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 3.3%. Kendati pun begitu, kebergantungan makanan import masih terlalu tinggi. Tekad dan kesungguhan semua pihak berjaya meredakan inflasi secara beransur-ansur setiap tahun. Pada Ogos 2023, kadar inflasi hanya 2%, iaitu antara terendah di rantau ini, malah lebih baik ketimbang negara ekonomi maju. Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelabur asing. Bagi separuh pertama 2023, kita berjaya meraih pelaburan diluluskan bernilai 132.6 bilion ringgit, iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini. Pencapaian ini merangkumi 63.3 bilion ringgit pelaburan langsung asing, melibatkan keseluruhan 2,651 projek dan jangka menghasilkan lebih 51,000 peluang pekerjaan. Malaysia juga kekal sebagai destinasi tumpuan pelancong. Setakat Ogos 2023, menyaksikan ketibaan pelancong asing hampir 13 juta orang, iaitu lebih 3 kali ganda ketimbang tahun lalu. Indikator inilah yang sebenarnya merupakan kekuatan hakiki negara. InsyaAllah dengan ini, prestasi ekonomi akan terus pulih meski kita menghadapi tentangan ringgit. Sementara ini membuktikan negara di landasan yang tepat. Kita tidak harus mendabik dada dan terlalu cepat berpuas hati. Perlu diakui bahawa situasi ekonomi global yang mencekam telah menempiasi prestasi ekonomi kita. KDNK pada suku kedua 2023 mencatat pertumbuhan lebih sederhana sebanyak 2.9% ketimbang 5.6% pada suku pertama 2023. Kita mencapai pertumbuhan separuh pertama 2023 sebanyak 4.2%. Pencapaian ini cerminan permintaan ekspor yang lebih perlahan selain dampak asas yang tinggi pada suku kedua tahun lalu. Seiring realiti perkembangan ini, pertumbuhan KDNK bagi tahun 2023 harus diunjur semula kepada sekitar 4%. Kesempatan yang ada perlu dimanfaat untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur ekonomi bagi mengembali tahap negara sebagai jaguh Asia. Walhasil, ekonomi madani memperkasa rakyat diluncurkan sebagai kerangka besar bagi berdepan kerencaman, tantangan semasa dan jangka panjang dengan menaikkan siling dan lantai. Tumpuan utama adalah merombak struktur ekonomi dan mengangkat darjat hidup rakyat. Langkah-langkah segar di bawah ekonomi madani adalah mencapai tujuan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana. Ekonomi madani juga menjadi induk kepada dasar yang telah diluncurkan, iaitu Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP 2030 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Hari ini dibentangkan Belanjawan Madani kedua sebagai kesinambungan dasar yang menerusi kerangka ekonomi madani. Semua usaha yang dirangka akan menyusul setiap keutamaan dan penanda aras ekonomi madani yang dicerakinkan kepada 3 tumpuan utama, iaitu pertama, tata kelola terbaik demi ketangkasan perkhidmatan. Kedua, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan. Dan ketiga, peningkatan darjat hidup rakyat.